Gejala gagal berdepan normal baru. Akhirnya, polis menggunakan undang-undang anti berita palsu dalam ordinan darurat yang baru dikuatkuasakan pada 12 Mac lalu. Ordinan darurat Kuasa-Kuasa Perlu Kurungan Nombor 2 2021 berkaitan berita palsu digubal dengan tujuan mencegah penyebaran berita tidak benar, fitnah dan berbaur hasutan. Tujuan ini turut disebut oleh bekas Peguam Negara Tan Sri Abu Talib Osman yang berkata, "Sudah tentu kita tidak mahu berita palsu ini menular sehingga mendatangkan masalah kepada rakyat dan negara. Jika berita palsu ini menular, masyarakat dan negara akan terancam." Mengulas mengenai kesan ordinan tersebut kepada kebebasan bersuara, beliau tidak rasa kerajaan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bercakap untuk melontarkan idea. Kebebasan bersuara adalah satu kebebasan yang berhemah, tetapi bagi mereka yang menyebarkan fitnah dan hasutan, ini yang lebih mudah diambil tindakan di bawah darurat. Bagi saya, mereka yang mempersoalkan mengenai kebebasan ini adalah mereka yang mahu dan yang terbiasa menyebarkan fitnah dan berita palsu. Jadi mereka ini takut dan bimbang tindakan akan diambil terhadap mereka. Lantas menyatakan kononnya kerajaan akan salah guna kuasa darurat, ujarnya. Beliau juga percaya ordinan mengenai berita palsu ini mampu menjadi deteran pencegah untuk menangani kumpulan yang sengaja menyebarkan berita palsu dalam ruang lingkup ordinan ini dibuat. Tiba-tiba, rakyat gempar dengan penularan satu hantaran di Facebook seorang yang menggunakan nama Muhammad Fahmi Abdullah. Pengguna Facebook tersebut mendakwa wujud penumpang dalam penerbangan yang tiba dari India walaupun terdapat larangan perjalanan. Muhammad Fahmi memperincikan dakwaannya sehingga ramai warga maya percaya bahawa hantaran itu benar, bukan berita palsu. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong menyangkal dakwaan tersebut. Beliau berkata pesawat MH191 yang disebut oleh pengguna Facebook tersebut merupakan penerbangan kargo. Beliau juga menjelaskan bahawa tidak ada mana-mana majikan swasta yang boleh mengambil sesiapa sahaja untuk dihantar ke pusat kuarantin. Sebaliknya, segala urusan tersebut di bawah kendalian NADMA, iaitu Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Perdana Menteri. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah GSJ Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad berkata, polis telah membuka 12 kertas siasatan bawah Seksyen 4-1 Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Nombor 2 2021 terhadap Muhammad Fahmi. Seorang pengguna Facebook dengan nama Wan Hilmi Wan Muhammad Nur Hilmi juga turut disiasat di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia kerana membuat hantaran yang mengandungi kenyataan jelek serta mengaibkan kerajaan, kata Huzir. Seksyen 504 adalah mengenai kesalahan mengaibkan dengan niat hendak membangkitkan pecah keamanan, manakala Seksyen 233 mengenai penyalahgunaan kemudahan dalam rangkaian. Wan Hilmi dalam hantaran di Facebooknya menyebut kerajaan bodoh dan mendakwa tidak serius menangani wabak COVID-19 dengan kedatangan penerbangan dari India pada hantaran di Facebook 3 Mei lalu. Menurut Huzir, kedua-dua hantaran itu dibuat selepas mesyuarat Majlis Keselamatan Nasional pada 28 April yang mengeluarkan larangan sementara kerajaan terhadap perjalanan bagi pelancong dari India untuk mencegah penyebaran varian COVID-19 baharu ke Malaysia. Kenyataan yang dikeluarkan oleh pemilik-pemilik akaun Facebook tersebut merupakan berita tidak benar dan boleh menimbulkan kegusaran serta kebimbangan orang ramai berhubung langkah yang diambil oleh kerajaan dalam usaha untuk mengekang penularan wabak COVID-19, tegas Huzir. Persoalannya, kenapa rakyat Malaysia begitu cepat percaya dan turut menularkan berita yang kemudian dikatakan tidak benar berbanding dengan versi pemerintah? Fenomena ini adalah gejala dysfunctional society atau masyarakat yang tidak dapat berfungsi secara normal. Apa akibatnya apabila anak tidak boleh pulang untuk melihat orang tua yang sakit sehingga meninggal dunia? Mereka yang gagal berhadapan dengan norma baharu ini dan tidak dapat menangani masalah jiwa yang tertekan amat mudah hilang pertimbangan. Perbuatan melanggar undang-undang, bunuh diri, keganasan rumah tangga adalah manifestasi masalah yang terpendam sebagai kesihatan mental. Justru hukuman denda yang berat sehingga RM100,000 atau penjara hingga 3 tahun atau kedua-duanya tidak akan menghentikan penyebaran berita palsu tentang COVID-19 jika puncanya datang dari hati yang kecewa dan amarah yang tidak tertanggung. Sebaliknya, penularan berita palsu berhubung COVID-19 akan terhenti dengan sendirinya jika kerajaan bersikap kasih sayang, telus dan adil dalam usaha menangani isu berhubung COVID-19. Namun, kerajaan yang kononnya menyelamatkan rakyat berintegriti dan berkebajikan itu tidak kunjung tiba.
Amalan 2 darjat terus berlaku dalam tindakan terhadap pelanggaran prosedur operasi standard SOP sehinggalah kepada penggunaan vaksin dalam program imunisasi COVID-19. Vaksin yang mahal iaitu Pfizer digunakan gerombolan kalangan termasuk ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang sedang makan gaji buta. Keberkesanan Pfizer ialah 95%, kosnya $20 setiap dos. Sementara itu, vaksin murah seperti AstraZeneca yang keberkesanannya 60 hingga 90%, kosnya bagi setiap dos ialah $4 dan Sinovac 50 hingga 70% dan kos setiap dos ialah $5 sahaja akan digunakan untuk rakyat marhain. Mengapa berbeza? Rakyat tertanya-tanya.